Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang Sarawak United, yang mana Sarawak United berjaya untuk comeback pada perlawanan ini dengan kemenangan 3-2. Satu performan dan juga aksi yang menarik daripada Sarawak selepas mereka dikejutkan dengan kekalahan besar ke atas Selangor pada perlawanan lepas dengan 7-0. Pada perlawanan semalam mereka bangkit untuk melakukan comeback dan juga melakukan kemenangan ke atas pasukan Melaka United yang boleh dikatakan agak mendominasi perlawanan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Sarawak United dahulu. Apakah kekuatan dan perkara yang boleh kita puji tentang pasukan Sarawak United pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh kita puji adalah daripada segi set pieces mereka. Sama ada daripada corner kick ataupun free kick, mereka agak berbahaya dalam situasi-situasi tersebut kerana mereka mempunyai target man yang mampu untuk menjaringkan gol daripada set pieces tersebut, dan mereka punya free kick specialist ataupun corner kick specialist juga mampu untuk melakukan hantaran-hantaran yang berbahaya ke arah target man mereka. Jadi kita boleh lihat 3 gol daripada pasukan Sarawak United adalah terhasil daripada corner kick dan juga free kick. Jadi boleh saya katakan dan simpulkan di sini, memang Sarawak United adalah tim yang berbahaya apabila diberi ruang untuk menjaringkan gol melalui set pieces yang mereka dapat, sama ada corner ataupun free kick. Jadi untuk pasukan yang akan berhadapan dengan pasukan Sarawak, berhati-hatilah, jagalah Francis Conner, jagalah Gonzalo Soto, jagalah Stuart Wood dengan baik. Okey, pada perlawanan menentang Sarawak, sekiranya Sarawak dapat corner ataupun dapat free kick. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang Sarawak adalah dengan kecekapan Taufik, goalkeeper mereka juga semalam berjaya untuk menafikan beberapa percubaan berbahaya daripada pemain-pemain Melaka United, terutamanya percubaan daripada luar kotak penalti. Jadi akibat daripada kecemerlangan yang ditunjukkan oleh Taufik semalam, beliau berjaya untuk memastikan yang Perak tidak dibolosi lebih daripada 2 dan membantu barisan pasukan Perak untuk membawa pulang 3 mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakapkan untuk game ni, Sarawak punya defense dan juga Sarawak punya direct football masih lagi sama. Mereka menggunakan tactical direct and counter attack, yang mana mereka akan low block, mereka bertahan dengan defensive line yang agak rendah, tetapi mereka juga bertahan dengan compact dan juga berdisiplin. Lalu mereka akan melakukan counter attack dengan membuat long ball ataupun mencari striker di hadapan ataupun winger seperti Syami Izzuan dan sebagainya untuk melakukan counter attack. Jadi taktikal yang sama masih lagi diguna pakai oleh Sarawak United pada setiap game, dan semalam pun mereka masih lagi menerapkan corak ataupun cara permainan yang lebih kurang berbanding game-game yang sebelum ni. Cumanya kali ni mereka lebih efisien dalam situasi bola mati. Itu yang ketiga yang boleh saya puji. Dan apa yang boleh saya katakan untuk Sarawak, apa yang perlu mereka perbaiki lagi adalah di bahagian tengah. Mereka perlu memastikan yang Lee Chang Hoon boleh lagi create satu gerakan yang menyerang dan boleh link up dengan baik untuk menggerakkan serangan di bahagian tengah untuk membantu Francis Conner ataupun Uche Abah ataupun Syami di bahagian kanan ataupun pemain di bahagian kiri ketika mereka melakukan counter attack. So transisi mereka tu daripada bertahan ke menyerang, mereka perlu lebih cepat untuk memastikan yang mereka berjaya untuk melakukan counter attack dengan jayanya. Itu perkara pertama lah yang perlu diperbaiki oleh pasukan Sarawak. Perkara yang kedua yang perlu diperbaiki oleh pasukan Sarawak bukan hanya daripada segi defensive line, tetapi terutamanya di kawasan middle area ataupun kawasan middle third, yang mana boleh dikatakan pemain-pemain Sarawak semalam terlalu memberi space dan ruang kepada pemain-pemain Melaka seperti Sony Norde, Adriano untuk bergerak bebas di bahagian tengah dan menguasai bahagian tengah dan melakukan percubaan daripada luar kotak penalti. Pemain-pemain Melaka nak masuk dalam kotak penalti tak boleh sebab memang Sarawak bermain dengan low block. So mereka bermain dengan defensive line yang agak rendah, berdisiplin. Mereka dah tutup ruang dalam penalty box ataupun di box dan mereka tak bagi ruang untuk pemain-pemain Melaka melakukan percubaan dalam kotak penalti. Jadi perkara yang seterusnya mereka perlu perbaiki adalah buat benda yang sama di kawasan middle area supaya pemain-pemain Melaka tak boleh nak tutup space ataupun tak boleh nak melakukan shooting dan tidak memberi ruang kepada pemain Melaka untuk melakukan percubaan daripada luar kotak penalti. Jadi secara simpulannya, Sarawak semalam
bermain dengan bertahan dan juga counter, dan mereka berjaya memanfaatkan set pieces yang mereka dapat untuk memenangi perlawanan. Dan saya harap mereka improve dari semasa ke semasa bersama dengan Coach Bala untuk the next game. Okey, untuk pasukan Melaka United, kita masuk kepada benda yang boleh kita puji dahululah. Perkara pertama yang boleh saya puji tentang pasukan Melaka adalah daripada segi taktikal mereka, iaitu mereka akan bermain dengan offensive fullback, yang mana Wan Amirul Afiq di kanan dan juga Syazwan Andik di kiri. Mereka akan bertindak bukan hanya sebagai fullback untuk yang ofensif untuk membuat overlapping, tetapi mereka juga involve untuk mengganti tempat winger mereka, iaitu Sony Nordeh di bahagian kiri dan juga Wan Zaharul Nizam di bahagian kanan. Apabila Sony Nordeh dan juga Wan Zaharul Nizam akan masuk ke bahagian tengah ketika Melaka menyerang untuk overload pemain di bahagian tengah, dan Wan Amirul Afiq dan juga Syazwan Andik lah yang akan ganti tempat winger mereka untuk buat overlapping. Dan apabila dapat bola kepada Syazwan ataupun Wan Amirul Afiq, mereka akan cuba untuk mencari pemain-pemain Melaka yang sudah berada di dalam kotak penalti dengan melakukan crossing ataupun cutback ke dalam kotak penalti lah untuk mencari target man mereka tu. Dan perkara tersebut memang nampak smooth apabila Wan Amirul Afiq dan juga Syazwan Andik berjaya untuk memainkan peranan tersebut. Kita boleh nampak lah mereka memang stay di wide area untuk ganti tempat winger, dan mereka punya transisi untuk cover balik tempat mereka pun agak cepat. Itu perkara pertama yang saya suka untuk pasukan Melaka daripada segi offensive fullback mereka yang ganti tempat winger, yang mana winger mereka berperanan untuk lebih kepada fast winger dengan masuk ke bahagian tengah, kepada bahagian central area untuk memberi support kepada bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Itu perkara pertama. Perkara kedua yang saya suka juga adalah di bahagian tengah, gandingan Hasbullah, Syukri Baharun dan juga Adriano, yang mana ketiga-tiga player ni telah memberikan impak yang sangat positif kepada bahagian tengah Melaka, iaitu Hasbullah more to defend, dia akan lebih bertindak sebagai defensive midfielder, dan beliau berjaya melakukan kerja tersebut dengan baguslah sebagai number 6 untuk pemain Melaka. Dan Syukri Baharun dan juga Adriano akan lebih move to forward ataupun lebih ofensif untuk membantu bahagian attacking. Dan Adriano menunjukkan satu kualiti yang sangat bagus di bahagian tengah apabila gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau banyak kali menguncang-ngacirkan bahagian tengah dan juga pertahanan pasukan Sarawak. Dan apa yang boleh saya katakan, bola asyik lekat lah dekat kaki Adriano, dan percubaan jarak jauh daripada Adriano pun agak berbahaya kalau diberikan ruang dan juga peluang untuk beliau lakukan. Dan Syukri Baharun lebih kepada untuk support ataupun menstabilkan bahagian tengah pasukan Melaka. Beliau lebih support Adriano ketika menyerang, dan beliau juga akan support Hasbullah ketika Melaka di counter attack. So benda tu agak baguslah pada perlawanan semalam. Jadi itu yang boleh saya pujilah untuk pasukan Melaka. Dan untuk kelemahan pasukan Melaka, perkara yang pertama apa yang saya nampak adalah apabila mereka ketika situasi bola matilah, sama ada corner kick ataupun set pieces, free kick, yang mana mereka masih lagi tak boleh nak marking pemain-pemain yang lebih ada fizikal. Contohnya macam Francisco Nek, Gonzalo Sato, mereka mempunyai fizikal yang lebih besar. So mereka gagal untuk halang-halang pemain-pemain ini untuk challenge the first ball daripada crossing yang dilakukan. So benda tu mereka perlu perbaiki, bagaimana mereka nak hadap situasi ketika berhadapan dengan set pieces. Dan kelemahan yang kedua adalah daripada segi link up play antara Ifidayo dan juga bahagian tengah. Boleh dikatakan Ifidayo pada perlawanan ni beliau selalu turun sampai dekat media area untuk dapatkan bola. Jadi macam mana peranan Ifidayo untuk dia backup ataupun lebih baik pada next game untuk kembali kepada position dia dengan cepat. Sebab Ifidayo banyak off position lah. Bagi saya sebagai seorang striker, Ifidayo banyak off position. Winger tak boleh nak link up dengan dia, tak boleh nak cari kedudukan dia, dan dia pun banyak off position, turun ke bawah dan sebagainya. So apakah peranan Ifidayo sebenar dalam game ni? Adakah beliau sebagai target man ataupun beliau diberikan kebebasan untuk bergerak turun deep ke bawah dan sebagainya kan? Sebab apa? Sebab sepatutnya kalau Ifidayo nak turun ke bawah untuk bantu dapatkan bola dan juga gerakkan bola ke hadapan, perlu ada seorang player yang ganti tempat dia sebagai seorang striker, sama ada Wan Zaharul Nizam masuk ke tengah ataupun Sony Nordeh masuk ke tengah. Jadi secara kesimpulannya semalam Sarawak memang terbaik daripada segi set pieces. Mereka menang. Melaka sayang mereka gagal manfaatkan peluang yang ada, dan mereka perlu terima hakikat lah, mereka kalah pada minit-minit akhir 3-2. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.